Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Fahmi bin Sapian, nombor metrik 20110988. Kawan saya seorang lagi yang bernama Ahmad Rusdan, 19110962. Hari ini kami akan membentangkan assignment secara berkumpulan yang diberikan oleh syarah kami, iaitu Dr. Hilaluddin bin Abdullah. Tajuk yang kami akan membentangkan pada hari ini iaitu tentang munafik yang kami petik dalam surah Al-Baqarah ayat 14 hingga 16. Bismillahirrahmanirrahim. وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا وَإِذَا خَلَوْا إِلَى شَيَاطِينِهِمْ قَالُوا إِنَّا مَعَكُمْ إِنَّمَا نَحْنُ مُسْتَهْزِئُونَ. Yang bermaksud, dan bila mereka berjumpa dengan orang-orang yang beriman, mereka mengatakan, kami telah beriman. Dan bila mereka kembali kepada syaitan-syaitan mereka, mereka mengatakan, sesungguhnya kami sependirian dengan kamu. Kami hanyalah berolok-olok. Allah yastahzi'u bihim wa yamudduhum fi tughyanihim ya'mahun. Maksudnya, Allah akan membalas olok-olokan mereka dan membiarkan mereka terumbang-ambing dalam kesesatan mereka. Perkataan yang susah yang kami ambil daripada surah 14 hingga 15. Yang pertama, laqu, al-liqa, al-mulaqah, yang bermaksud saling berhadap-hadapan. Khalau, iaitu maksudnya bersepi, berduaan bersama sesuatu. Masuk khalau iaitu kembali, kerana ia muaddi dengan huruf illah untuk menunjukkan fi'il, iaitu kata kerja, yang tersembunyi iaitu samar, dan yang jelas disebutkan. As-Sa'udi menceritakan daripada Abu Malik, iaitu khala bererti pergi. Yang ketiga, asyayatinihim. Mereka berkata segala sesuatu yang jauh dari kebaikan dekat dengan keburukan. Ia suka merosak dan tidak suka memperbaiki. Baik berasal daripada bangsa manusia dan bangsa jin. Tapi yang dimaksudkan di dalam kalimat ini adalah pemimpin. Mereka dalam berbuat kejahatan dan kerosakan. Asyayatin ini bermaksud orang-orang yang terhormat, para pembesar dan pemuka mereka daripada para pendeta, orang-orang Yahudi dan para pemuka orang-orang musyrik dan munafik. Sebahagian daripada ahli tafsir menafsirkan syaitan-syaitan di sini dengan para dukun dan syaitan-syaitan daripada bangsa jin. Tetapi tafsiran yang lebih benar bahawa yang dimaksudkan dengan syaitan itu adalah pemuka-pemuka mereka di dalam hal kekafiran, kejahatan dan kerosakan, termasuk
kaum munafik dari bangsa Yahudi dan lain-lainnya. Mustahzi'un, iaitu adalah meredahkan dan menganggap remeh orang lain. Yang bermaksud juga yakni mendustakan apa yang didakwa kepada kami dan mengejek para pendakwa. At-tughyanu, melampaui batas dan berlebih-lebihan. Al-amahu, iaitu al-amah disebutkan juga kebutaan dalam hati, sebagaimana kata al-amah yang bererti kebutaan pada mata. Yang disebutkan di sini ialah tidak mampu melihat kebenaran yang terdampak pada kebimbangan hati dan kesesatan jalan. Al-ishtira' ia adalah wazan ifti'al dari sya'ara yashtari yang bererti menjual. Kerana fi'il syura artinya sama dengan ba'a, iaitu menjual, dan boleh juga bermakna dengan isti'ara, membeli. Kata ishtaran ini sama erti dengan ibtada, iaitu membeli. Kedua-duanya punya faedah mutawa'ah, iaitu saling berinteraksi antara dua pihak, kerana memang antara pembeli dan penjual sama-sama saling memberi dan menerima dari yang lain. Makna ayat pada secara umum pada ayat 14 dan 15. Kita akan huraikan sedikit daripada ayat 14, iaitu yang membicarakan tentang akibat orang kemunafikan dan kebusukan hati ketika mereka ni dia bertemu dengan orang beriman di satu tempat. Maka mereka ni dia memberitahu kepada mereka yang beriman, itu kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan Rasul serta agama yang dibawa. Tetapi apabila mereka ni bersendirian dengan pemimpin-pemimpin mereka, iaitu pemimpin munafik dan Yahudi, mereka mengutuk atas pengakuan iman mereka, dan mereka ni dia menjawab, kami tetap bersama kalian dengan agama dan sesekali tidak beriman. Kerana mereka ni dia berpura-pura beriman atau berolok-olok dan bergurau dengan Nabi Muhammad SAW beserta sahabatnya, iaitu sahabat daripada musyrikin dan Yahudi. Yang mana kita tahu agama Allah Subhanahu Wa Taala ni kita tak boleh dibuat main-main, kerana agama Islam ni adalah agama yang benar. Tetapi daripada ayat kita dengar ni, mereka ni telah di hadapan orang beriman saja dia mengaku dia beriman, tapi di belakang orang beriman ataupun di depan orang-orang mereka, iaitu orang Yahudi, mereka hanya berolok-olok beriman dan hanya bergurau dengan Nabi serta sahabat-sahabat. Pada ayat 15 pula, Allah Ta'ala memberitahu bahawa dia yang merolok-olok itu sebagai balasan setimpal apa yang mereka perbuat. Bahkan Allah Ta'ala ni menambah sesuai dengan ketentuannya atas kejahatan mereka, bahawa keburukan mereka pasti melahirkan keburukan pula
pula hal dalam hal perbuatan mereka yang melampaui batas sehingga bertambah kebimbangan atau kekacauan hati dan kesesatan akan fikiran mereka. Daripada ayat kita boleh ambil pengajaran. Yang pertama, kecaman. Kecaman keras buat-buat orang munafik ni, dan untuk peringatan terhadap perilaku mereka ni yang berdua muka, iaitu depan orang beriman dia mengaku dia beriman, belakang orang yang tidak beriman mereka hanya semata-mata bergurau, hanya berolok-olok. Dalam sebuah hadis disebutkan syurakuhum zul wajhaini, maksudnya seburuk-buruk orang yang di antara kalian adalah orang yang bermuka dua. Maksud bermuka dua, ada satu hadis daripada hadis Bukhari dan Muslim yang menguatkan hadis ini lagi, iaitu sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yajidu syarran nas zal wajhaini alladhi ya'ti haula'i biwajhi wa haula'i wajhi. Maksudnya, dan kalian dapati seburuk-buruk manusia adalah orang yang berdua muka, iaitu mendatangi satu kelompok dengan satu wajah dan menemui kelompok lain dengan wajah yang lain pula. Maksudnya di sini daripada hadis Bukhari dan Muslim mengatakan mendapati seburuk-buruk manusia adalah orang yang bermuka dua, iaitu di depan orang beriman dia berpura-pura dia beriman, di belakang, di depan hadapan orang-orang mereka, pemimpin mereka, hanya berpura-pura beriman, hanya berolok-olok. Tidak boleh begitu, kerana kita hendak beriman kepada Allah, mesti teguh iman kita. Jangan kita hanya berkata iman hanya di mulut, tetapi perlu di hati. Yang kedua, sebenarnya di antara manusia yang menjadi syaitan, mereka mengajak kepada kekafiran dan kemaksiatan, menyeru berbuat kemungkaran dan mencegah orang berbuat kebaikan. Maksudnya orang-orang begini ni dia mengajak orang-orang yang beriman ni, dia menghasut orang-orang beriman ni melakukan kekafiran, iaitu membuat sesuatu yang boleh menjatuhkan kafir dan membuat benda yang dilarang oleh dalam Islam, iaitu berzina, minum arak dan sebagainya. Dan mereka juga menyeru untuk buat kemungkaran, dan mereka ni mencegah daripada orang membuat kebaikan. Maksudnya di sini mereka membuat perkara benda yang dilarang oleh Islam dan mencegah orang berbuat kebaikan. Tapi kita dalam Islam, kita mencegah kemungkaran, kita menyeru untuk membuat kebaikan dan mencegah orang berbuat kejahatan. Itu kita jadi tertukar. Sepatutnya kita dalam Islam diseru untuk membuat kebaikan dan mencegah kebaikan, iaitu jika seseorang itu kita nampak dia salah membuat satu perkara, kita boleh tegur dia apabila dia membuat sesuatu kesalahan. Maksud yang manusia yang menjadi syaitan iaitu syaitan manusia itu sama ada dengan syaitan jin, dan setiap orang yang
yang sangat banyak keburukannya sehingga ia tidak suka dengan kebaikan dan tidak menginginkannya. Dia itulah syaitan yang harus kita minta perlindungan Allah Subhanahu Wa Taala dari kejahatan. Maksudnya di sini, syaitan ni dia tak suka kepada orang yang membuat kejahatan dan tidak menginginkannya. Kerana syaitan ni, kita perlu selalu meminta doa agar diri kita ni dilindungi daripada perkara yang tidak diingini. Perkara yang kita sebutkan tadi, mengajak kepada melakukan kekafiran, kemaksiatan, menyuruh untuk orang membuat benda yang tak molek dan mencegah pada orang yang buat kebaikan. Dan yang ketiga, yang terakhir, menerangkan tentang berapa kutukan Allah Ta'ala yang ditimpa kepada musuh-musuhnya. Sekian daripada saya. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ahmad Rushdan bin Muhammad Fauzi, nombor bateri 19110962. Bismillahirrahmanirrahim. Ulaika alladhina ishtaraw ad-dalalata bil huda fama rabihat tijaratuhum wama kanu muhtadin. Artinya, mereka itulah orang-orang yang membeli kesesatan dengan petunjuk. Maka tidaklah beruntung perniagaan mereka dan tidaklah mereka mendapat petunjuk. Surah Al-Baqarah ayat 16. Di sini ada 3 perkataan susah. Yang pertama, ishtarau. Itu mereka menggantikan petunjuk dengan kesesatan, iaitu meninggalkan iman dan mengambil kekafiran. Di sini dia nak kata orang munafik ni dia menggantikan petunjuk dan dia mengambil kesesatan, iaitu dia meninggalkan keimanan dia dan dia mengambil kekafiran. Yang kedua, tijaratuhum, iaitu tijarah, itu perdagangan, adalah menggunakan modal untuk membeli suatu barang yang apabila dijual dapat menguntungkan. Orang-orang munafik di sini, mereka menggunakan modalnya berupa keimanan untuk membeli kekafiran kerana mereka berharap akan mendapat keuntungan berupa kejayaan dan kekayaan di dunia. Tetapi mereka malah merugi kerana mereka terhinakan dan diseksa dan akan jatuh miskin akibat kekafiran mereka. Nombor 3, muhtadin. Orang-orang yang mendapatkan petunjuk adalah mereka yang menempuh jalan lurus, yang akan menyampaikannya kepada apa yang dituju dalam jangka waktu yang singkat dan tanpa kesulitan yang berarti. Sedangkan orang yang tersesat adalah sebaliknya. Ia menempuh jalan yang tidak lurus, maka ia tidak akan sampai pada apa yang ia inginkan, sehingga ia binasa sebelum sampai tujuannya. Dia kata sini, kalau orang yang ada keimanan,
dia akan mendapatkan petunjuk, iaitu mereka yang menempuh jalan yang lurus, yang akan menyampaikannya kepada apa yang dituju. Kalau yang munafik pula, sedangkan orang yang tersesat adalah sebaliknya, iaitu menempuh jalan yang tidak lurus, maka ia tidak akan sampai pada apa yang ia inginkan, sehingga ia binasa sebelum sampai tujuannya. Makna ayat umum ayat 16, Allah Subhanahu wa taala memberitahukan bahawa mereka yang sudah terlampau jauh dalam kesesatan itu telah memperjualbelikan keimanan dengan kekafiran, serta keikhlasan dengan kemunafikan. Oleh kerana itu, perniagaan mereka tidak akan mendatangkan keuntungan dan merasa tidak akan menemukan jalan keberuntungan itu. Mereka itulah yang membeli kesesatan dengan petunjuk, yang ini mereka menggantikan petunjuk tersebut dengan kesesatan. Sebab kata adalah artinya adalah keraguan, menyimpang dari tujuan dan kehilangan petunjuk, maka tidaklah beruntung perniagaannya. Yakni mereka tidak memperoleh untung dalam perniagaan mereka kerana mereka mengikuti kekufuran ketimbang keimanan, dan tidaklah mereka mendapat petunjuk. Dalam tindakan mereka membeli iman dengan kekufuran dan keluarnya mereka dari petunjuk menuju kesesatan, dari jemaah ataupun persatuan menuju perpecahan, dari rasa aman menuju rasa takut, serta dari mengamalkan sunnah menuju perbuatan bid'ah ataupun zuk. Wallahu a'lam. Di sini ada tiga persoalan tentang sifat-sifat orang munafik. Yang pertama, apakah penyakit yang terdapat di dalam hati golongan orang munafik? Golongan munafik sejatinya sama sekali tidak memiliki keberanian mental untuk menunjukkan wujud asli mereka di hadapan orang mukmin. Mereka juga tidak memiliki kemampuan untuk menunjukkan kemurnian keimanan mereka. Jika mereka bersikukuh mengaku beriman, mereka tidak akan pernah mau terang-terangan jika mereka sebenarnya sangat mengingkari kebenaran. Mengapa bisa demikian? Sebab dalam hati golongan munafik terdapat penyakit. Sejatinya hati mereka sakit sehingga mereka menyimpang dari jalan iman. Allah Azza wa Jalla berfirman, di sini saya bagi maksud. Dalam hati mereka ada penyakit,
lalu ditambah Allah penyakitnya, dan bagi mereka seksa yang pedih disebabkan mereka berdusta. Surah Al-Baqarah ayat 10. Soalan yang kedua, adakah golongan munafik ialah berkhianat? Golongan munafik di permukaan telah membuat janji dengan Allah Azza wa Jalla untuk melaksanakan berbagai amal kebajikan. Berkomitmen untuk melaksanakan perintah Allah Azza wa Jalla, namun kerana para pengkhianat janji itu hatinya hampa, akalnya kosong, dan syaitan-syaitan telah berhasil menjajah diri mereka. Akhirnya dengan begitu mudahnya mereka berkhianat terhadap perjanjian yang telah mereka buat dengan Allah Azza wa Jalla. Allah Azza wa Jalla berfirman, dan di antara mereka ada orang yang telah berikrar kepada Allah, sesungguhnya jika Allah memberikan sebahagian kurnia-Nya kepada kami, pastilah kami akan bersedekah, dan pastilah kami termasuk orang-orang yang saleh. Surah At-Taubah ayat 75. Allah Azza wa Jalla berfirman lagi, maka setelah Allah memberikan kepada mereka sebahagian dari kurniaan-Nya, mereka kikir dengan kurniaan itu dan berpaling, dan mereka memanglah orang-orang yang selalu membelakangi itu kebenaran. Surah At-Taubah ayat 76. Maka Allah menimbulkan kemunafikan pada hati mereka sampai kepada waktu mereka menemui Allah, kerana mereka telah memungkiri terhadap Allah apa yang telah mereka ingkarkan kepadanya, dan juga kerana mereka selalu berdusta. Surah At-Taubah ayat 77. Soalan nombor 3, adakah golongan munafik adalah orang-orang yang pengecut? Orang-orang munafik akan tampak sifat kemunafikannya ketika mereka berada dalam situasi yang mencengkam, seperti ketika sedang terjadi pertempuran dengan musuh, ketika ditimpa musibah, ujian dan cobaan yang begitu berat. Mereka akan menjadi golongan yang pertama kali lari darinya. Mereka akan menjadi orang yang pertama kali tampak rasa ketakutannya, dan mereka akan terlihat sebagai orang-orang yang mundur ke belakang dari medan pertempuran dengan musuh. Allah Azza wa Jalla berfirman, sesungguhnya jika mereka diusir, orang-orang munafik itu tidak akan keluar bersama mereka. Dan sesungguhnya jika mereka diperangi, nescaya mereka tidak akan menolongnya. Sesungguhnya jika mereka menolongnya, nescaya mereka akan berpaling lari ke belakang. Kemudian mereka tidak akan mendapat pertolongan.
Surah Al-Hajj ayat 12. Orang munafik ni dia ada banyak juga sifat dia ni. Di sini saya bagi 3 ya. Antara yang pertama, orang munafik ni dia ada penyakit dalam hati. Penyakit dalam hati ni dia sejatinya hati mereka sakit sehingga mereka menyimpang dari jalan iman. Munafik ni dia ada penyakit dah. Lepas tu Allah pula lagi tambah penyakit lain. Dan mereka, orang munafik ini dia akan berasa seksa dan pedih disebabkan berdostanya mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, sifat dia dia suka berkhianat. Dia berkhianat. Yang ketiga, orang munafik ni dia ni orang-orang pengecut. Kalau kita nak pergi perang, kalau orang yang mukmin dia akan pergi perang. Kalau orang munafik ni dia akan lari ke belakang. Orang munafik ni dia pengecut dengan musuh ketika dia timpa musibah, ujian dan cubaan yang begitu berat. Itu sajalah. Wallahu a'lam.